أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ربنا يسر ولا تعسر، ربنا تمم لنا بالخير. أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah rahmatnya dapat kita bersama-sama pada waktu ini dengan kesibukan bandaraya ni, kota raya ni, kita dapat hadir lebih awal ke masjid. Moga-moga dengan kehadiran kita ini pada waktu yang awal ini dapatlah sama-sama kita berkongsi beberapa potongan daripada ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW berkenaan dengan syurga. Bila kita hidup di muka bumi ini, tuan-tuan, sudah pasti antara matlamat kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala seperti mana yang telah dipinta oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka di sana tuntutannya adalah untuk kita beribadat kepada Allah. Ketika mana Allah Ta'ala menyatakan kepada kita dalam surah Yasin, alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Tidakkah aku telah memberikan satu arahan, janji kepada kamu wahai anak Adam, bahawa janganlah kamu menyembah syaitan, ikut telunjuk syaitan, ikut cakap syaitan, kerana sesungguhnya dia, iaitu syaitan, adalah musuh yang nyata. Kemudian Allah Ta'ala sambung dalam ayat yang berikutnya, wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Hendaklah kalian menyembah aku dan ini adalah jalan yang lurus. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita tahu itu adalah arahan Allah dan matlamat hidup kita adalah untuk patuh kepada apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tuntut daripada kita, maka sewajarnya kita sebagai manusia ini, apabila kita melakukan sesuatu itu, tujuan matlamat yang paling besar adalah untuk mendapat redha Allah Azza wa Jalla. Apabila kita nakkan redha Allah, maka di sana Allah Ta'ala akan menjanjikan untuk kita syurga. Yang mana syurga itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, nikmat yang di dalamnya itu satu nikmat yang sangat indah. Ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, iaitu nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati kita. Itu nikmat syurga yang paling indah. Tidak pernah kita bayangkan. Kalau kita bayangkan, itu hanyalah satu gambaran yang kita pernah lihat sahaja. Ibarat macam anak kampung yang tidak pernah melihat masjid negara, lalu kita kata masjid negara tu besar. Dia boleh bayangkan besar, tapi dia tak tahu macam mana. Mungkin bila sebut masjid negara, dia boleh bayangkan masjid kat kampung dia je. Bila kita kata besar, dia boleh besarkan saiz itu pada fikiran dia. Sebab itu adalah objek yang pernah dia lihat, yang pernah dia alami. Sebab tak pernah tengok. Itulah syurga, tuan-tuan. Bila kita sebut bahawa bidadari dalam syurga tu cantik, kita hanya bayangkan wanita paling cantik kat dunia yang pada kita cantik.
Mungkin pada orang lain tak cantik. Dan itulah kita kata, oh mungkin cantik macam tu. Bila kita sebut bahawa syurga itu di dalamnya Allah Ta'ala kurniakan minuman arak yang dicampurkan dengan kapur barus. Kita kata macam mana? Arak pun tak pernah minum tuan-tuan. Kita kata mungkin macam air apple yang wallahualam, sebab orang kata air anggur kan. Mungkin kita kata perahan anggur yang diperam lama, tapi kita kata tak sedap kalau peram lama. Campur pula dengan wangian kapur barus. Tak kena langsung ni dia kata. Kan? Tapi itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita punya fikiran kita terhad bila nak menceritakan, membayangkan syurga, apa yang pernah kita alami, itulah yang ada. Sebab syurga itu keindahannya luar biasa, di luar daripada akal fikiran kita sebagai manusia yang hanya pernah melihat paling cantik masjid negara, tak tahu masjid lain dah yang paling cantik contohnya. Dan itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, disebutkan bahawa syurga yang kita katakan tadi, mala ainun ra'at, tak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah dibayangkan oleh kita. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila sebut tentang syurga, saya nak kongsikan dengan tuan-tuan. Nanti tuan-tuan boleh semak jugalah, ataupun sama-sama tuan-tuan nak semak. Kita petik daripada suratul Insan. Sebelum kita masuk kepada tajuk kita yang sebenar, kita nak cerita tentang syurga. Mungkin masa insya-Allah sempat untuk kita kongsikan bagaimana Allah Ta'ala menyatakan dalam surah Al-Insan, bermula daripada ayat yang kelima, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Tengok sebut kafur, awal-awal tadi dah sebut contohnya. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan akan minum dari gelas berisi minuman. Dalam kitab tafsir menyatakan minuman itu adalah arak, yang campurannya adalah air kafur. Dalam tafsir Dr. Wahbah Az-Zuhaili, tafsir Al-Munir, menyatakan kafur itu adalah kafur barus, yang kita kata kalau kapuk baruh ni orang tuan-tuan letak dekat mayat nak bagi wangi. Tapi macam mana dapat kepada ahli syurga, wallahu alam. Rasanya, keenakannya, nanti bila kita mati, tak lama dah nak mati tuan-tuan. Terus kalau kita orang yang baik, insya-Allah bau-bau syurga itu akan kita dapati di alam kubur lagi. Baik, itu yang janji yang disebutkan oleh Allah Ta'ala. Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira, iaitu mata air dalam syurga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Yufajjirunaha, mereka sendiri yang pancarkan. Ahli syurga, milik kita syurga itu, kita sendiri yang boleh kontrol air dalam syurga itu, kerana ia adalah milik kita sepenuhnya, yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita saat kita tergolong dalam golongan al-abrar. Langsung kata Allah, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka yang dapat nikmat syurga tadi ni, yang dapat minum air yang indah, sedap, segar itu, adalah mereka yang memenuhi nazar ataupun janji, dan takut akan suatu hari yang azabnya merata-rata di mana-mana. Kenapa kita semayang, ataupun kenapa kita berpuasa, kenapa kita melakukan kebaikan, kenapa kita bersedekah, kenapa kita buat itu buat ini, bagi orang makan dan sebagainya? Kenapa kita buat macam tu? Tak lain tak bukan kerana kita takut. Yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Kita takut pada hari kiamat, yang mana hari kiamat itu suasananya sangat menakutkan. Tonton tengok video di Lahaina, Hawaii, yang terbakar tu kan. Allahu Akbar. Tak tahu nak lari mana tuan-tuan. Tak tahu. Akhirnya apa? Terjun laut. Terjun laut. Allah. Sebab apa? Depan ada api, tepi, kiri, kanan, atas. Nak mengelak daripada api itu, Allah Ta'ala hantar pula angin ribut, tiup kepanasan, haba panas tu, sekali dengan percikan-percikan api. Akhirnya terjun ke laut. Tuan-tuan bayangkan, andai kata turun laut, tiba-tiba ada ikan paus pula tunggu. Allah.
Nak lari mana? Ibarat di hari kiamat nanti di padang mahsyar tak ada tempat untuk kita melarikan diri. Itulah ketakutan yang dialami oleh mereka yang berada di tempat yang kita tengok video tu. Kalau tengok video tsunami di Jepun tu, ada lagi tempat lari. Nak pergi ke bukit yang tinggi, nak pergi ke kawasan-kawasan bangunan-bangunan yang bertingkat-tingkat. Tapi andai kata tak adalah tuan-tuan di hari kiamat, mana lagi nak pergi? Itulah yang disebutkan sebagai azab yang mustatir, yang melata, yang di mana-mana pun sangat menakutkan pemandangannya. Jadi kerana itulah kita, orang-orang yang baik ni, kita sebut kita ni sebab nak motivasi diri kita bahawa kita lah insya-Allah yang akan dapat apa yang telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran ini. Ayat berikutnya kata Allah, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang-orang yang ditawan. Sifat orang yang abrar itu, ini sifat dia, bagi makan kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang yang ditawan, ahli keluarga dia. Ini kalau sebut yang ditawan ni mereka yang berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala lah, bukan yang ditawan dalam penjara. Ada ini nak bagi tahu, kata tuan-tuan yang dirahmati Allah, sifat orang yang abrar itu yang mendapat nikmat Tuhan tadi ni adalah ini sifatnya. Antaranya lah mereka memberi makan kepada orang-orang yang memerlukan, ala hubbihi, makanan yang kita suka kita bagi pada orang. Kalau kita suka ayam goreng KFC, ayam goreng KFC lah yang kita jamu pada orang. Ni kadang-kadang kita suka Pizza Hut, tapi kita jamu orang nasi lemak RM1. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau boleh yang standard, kerana dalam Al-Quran Tuhan kata lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai tahap kebaikan yang sempurna sehingga kamu memberikan infak pada apa yang kamu suka. Kan, apa yang kita suka itu yang kita berikan kepada orang. Ada orang sahabat, ada seorang lah sahabat saya ni, dia tahu saya suka makan durian dan dia pun suka durian. Masa dia makan durian tu dia kata, "Ustaz, saya makan durian ni." Saya kata, "Oh, sedap noh. Saya pun tak sempat lagi nak pergi beli durian." Tuan-tuan, dia post durian musangking ke rumah saya sebab dia suka makan durian musangking. Dia post musangking. Saya bila sampai musangking cerah cepatlah tuan-tuan. Nak bagi tahu ada orang yang sifatnya begini, apa yang dia suka dia berikan kepada orang, apa yang dia suka. Bukan kita bagi milik kita, tidak. Kita ada lebihan yang lain, kita belikan untuk dia juga. Walau kalau kita tak mampu, kita bagilah pada taraf yang mungkin. Tengok dulu ada orang nak bagi, tengok orang lain miskin, tak ada kereta, dia berikan kereta. Tapi kalau aku pakai Ferrari, takkan nak bagi ke orang tu Ferrari, mungkin kos dia tinggi. Bagilah Iswara ke, okey lah. Paling tidak ada juga kenderaan 4 roda itu pada orang yang sepatutnya dapat. Ini sifat orang yang disebutkan tadi. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang yang bagi makan tadi ni, yang bagi derma sumbangan kepada orang ni, kata Allah Ta'ala, mereka itu ketika mana memberikan sumbangan tersebut, mereka sebut, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Hanya sahaja kami bagi makan itu kerana ingin mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kami tidak mengharap balasan dan tidak juga mengharapkan terima kasih daripada sesiapa pun. Ini hebatnya. Bukan nak tunjuk ni bila ada waktu-waktu yang tertentu dia bagi. Kan? Tapi bila dah habis, tak ada. Bila inginkan sesuatu daripada orang, kita bagi. Bila kita tak perlukan dia, kita tak bagi. Ini tidak. Manusia ketika mana dia memberikan sesuatu kepada orang lain, liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami bukan nak harap balasan daripada kamu. Tapi kalau nak diberikan balasan, itu terpulang macam kita bagi makanan pada jiran kita, betul tak? Kalau jiran nak balas balik Tupperware tu, okey lah. Tapi kalau tak bagi, diam je lah. Jangan tanya, bila nak bagi balik ni? Kan? Itu sifat seorang yang beriman kepada Allah, al-abrar yang kita katakan tadi. Baik, lebihannya tuan-tuan banyak. Surah ni syarat dengan nikmat-nikmat syurga. Saya cadangkan tuan-tuan bacalah nanti dengan terjemahan dan juga tafsirnya, kerana ia akan memberikan motivasi pada kita untuk kita mendapat syurga Allah yang telah Allah Ta'ala janjikan buat kita. Surah Al-Insan,
Tuan-tuan boleh tengok nanti. Baik, kalau kita nak dapatkan syurga, saya nak kongsikan dengan tuan-tuan, kita benda ni benda yang tidak asing lah. Cuma untuk memberikan peringatan pada diri saya, terutamanya yang bercakap ni, dan juga kepada kita semua. Di sana banyak amalan yang membuatkan kita ni boleh masuk syurga Allah Ta'ala yang sangat indah ni. Sangat indah. Banyaklah ayat-ayat tentang syurga ni. Bukan saja surah Al-Insan ni, tapi ini satu cadangan je. Banyak lagi surah-surah yang lain, ayat-ayat yang lain yang tuan-tuan pun boleh buat Google pun cari, tengok apakah ayat-ayat tentang syurga, hadis-hadis tentang syurga yang boleh menaikkan motivasi kita, semangat kita untuk melakukan satu amal. Baik, dalam Islam, apa juga amalan kebaikan, Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa dan akan mengangkat darjat kita serta memberikan kita ganjaran pahala. Kan? Dalam Al-Quran Tuhan sebut, innal hasanati yudhibna sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dia akan menghapuskan kejahatan-kejahatan. Dalam hadis Nabi SAW, hadis ni panjang, kita ringkaskan dan ustaz-ustaz kita pun selalu kongsikan sekadar untuk ingatan kita. Nabi kata, barang siapa yang hamma ni maksudnya dia teringin sangat nak buat kebaikan, nak buat baik ni, nak datang masjid lah, pagi subuh ni nak pergi masjid, kan, betul-betul dah ambil kunci kereta semua dah start enjin dah, tengah-tengah panas enjin tu senak perut, sakit perut, kan, terbatal niat dia, kan, sebab apa? Sebab sakit perut. Maka ketika itu kata Nabi SAW, orang itu akan mendapat ganjaran pahala kebaikan yang dia niatkan. Bukan niat saja lepas tu tidur, bukan. Ini hamma ni maksudnya dia niat dan dia betul-betul dah memang bersiap sedia nak pergi dah, tapi terbatal kerana ada halangan yang tertentu. Kalau dia lakukan benda itu, maka kata Nabi SAW, dia tak senak perut, tak sakit perut, dia pergi sampai masjid, dia semayang sebagainya. Orang yang seperti itu, apabila dia niat dan dia dapat lakukan, Allah Ta'ala akan balaskan untuk dia satu kebaikan dengan 10 kali lipat, ila 700, sehingga 700 kali ganda. Wow, mana janji yang macam tu manusia boleh bagi? 10 kali ganda tu confirm dapat, sampai 700 kali ganda. Mungkin 11, mungkin 12, mungkin 200, mungkin 300, mungkin 700. Tapi Nabi SAW nak bagi tahu, kata rahmatnya Allah Ta'ala itu 700 itu bukanlah angka yang maksimum, bukan ceiling punya. Ada lagi kemungkinan lebih daripada itu, kata Nabi SAW. Ibarat macam tuan-tuan bersedekah. Tadi mungkin tuan-tuan ada masukkan duit dalam tabung, kan, ataupun apa juga kebaikan yang kita buat, kita buang sampah daripada tengah jalan, kita angkat tak tepi, tak dalam tong sampah ke, ataupun apa juga kebaikan, bagi salam ke orang, senyum, itu semua kebaikan. Tuan-tuan jangan kecilkan kebaikan tu hanya di atas tikar sejadah semata-mata. Apa juga kebaikan. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala bagi perumpamaan contoh kebaikan, iaitu pada bab infak spesifiknya. Firmanullah, mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang infak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala seperti sebiji benih. Tuan-tuan bayangkan kita letak RM1 dekat dalam tabung. Contohlah, ini contoh spesifik amal. Letak RM1 dalam tabung. Lalu kata Allah, daripada RM1 itu akan tumbuh 7 batang. Daripada setiap batang itu akan tumbuh 100 biji. Berapa kali tuan-tuan? 700. RM1 kita bagi, confirm Allah Ta'ala akan balas pada kita RM700. Itu contohnya. Tapi adakah hanya 700? Tidak. Kata Allah Ta'ala, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Ta'ala akan lipat kali gandakan kepada siapa yang dia suka. Oh, Muhammad ni patut nak bagi 700, tapi dia ni betul-betul lah tak ada apa-apa ni, dia bagi juga duit dia. Masya Allah, Tuhan akan lipat kali gandakan lebih daripada yang kita jangkakan. Sebab Allah Ta'ala tu kan maha pemurah. Apa buktinya? Buktinya kita duk baca dalam Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama suratul Fatihah, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani.
Pemurahnya Allah Ta'ala tuan-tuan. Jangan ceritalah. Ya, Tuhan tak minta walaupun satu duit satu sen pun daripada kita saat kita bernafas. Allah Ta'ala tak minta duit pun daripada kita saat mana kita tengok makanan terliur. Tuan-tuan, kalau saya sebut sambal belacan terliur tuan-tuan, dah tak makan tengah hari lagi dia kata. Kan? Kena pula jambu cicah dengan ayam asam. Dia kata lagi sedap, meleleh liur. Siapa yang keluarkan? Kita punya deria, rasa yang sangat tinggi itu, selera kita ni, Allah Ta'ala. Kita makan dalam tubuh kita ni tuan-tuan, Allah Ta'ala dah bagikan siap-siap dah. Boleh proses. Makan durian proses, makan nasi proses, makan ikan proses. Semua masuk, jadi punya tuan-tuan. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Pada diri kamu, tidakkah kamu lihat betapa banyaknya nikmat Allah Ta'ala pada diri kita ni? Ya salam. Kan? Sebab itulah kalau kita tengok dengan pelbagai nikmat yang ada dekat kita ni, wajar tak untuk kita sujud kepada Allah? Paling tidak pun satu hari 5 fardu saja. Sebab itulah tuan-tuan, saya nak kongsikan apakah amalan-amalan yang mudah yang boleh menyebabkan kita ini masuk ke dalam syurga. Ada banyaklah, tapi saya kongsikan setakat yang saya sempat petik untuk kita sama-sama amalkan. Dan mungkin ianya satu perkara yang mudah daripada banyak-banyak amalan yang boleh kita lakukan. Kerana kebaikan-kebaikan yang ada ni semuanya dikira sebagai sedekah. Kullu ma'rufin sadaqah, kata Nabi SAW. Setiap kebaikan itu dianggap sebagai sedekah, dan setiap sedekah itu akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, yang pertama antara amalan yang boleh kita lakukan, yang mudah, yang simple, yang tak payah nak rosok-rosok kepala ni tuan-tuan. Apa dia? Untuk menyebabkan kita dapat masuk syurga. Qira'atu ayatil kursi. Kita baca ayat kursi. Orang Islam kalau tak hafal ayat kursi ni ya kira kena tanya banyak kali kan? Macam ibarat tanya boleh hafal surah Fatihah. Walaupun banyak juga anak-anak muda hari ni kantoi bila tanya surah Fatihah boleh hafal tak? Allah. Mungkin sebab dia kaku nak baca depan kamera, kan? Ataupun mungkin dia sendiri betul-betul tak hafal. Tapi kita kena check baliklah. Baca ayatul kursi, kerana di sana ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Ummul Mukminin Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anhuma qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin muslim yusalli lillahi ta'ala kulla yawmin 12 rak'ah. Minta maaf, bukan ayatul kursi ni lain. Ini perkara yang kedua. Yang pertama tadi, ayat kursi ada hadis yang lain yang mana Nabi SAW kata, tidak ada seorang manusia, tidak ada seorang hamba muslim yang menunaikan solat fardu 5 waktu. Usai solat fardu 5 waktu, dia bacakan surah ataupun minta maaf, dia bacakan ayatul kursi, maka Allah Ta'ala akan janjikan untuknya tidak diazab di alam kubur. Maknanya kalau tidak diazab di alam kubur, mafhum mukhalafahnya apa? Faham terbaliknya apa? Faham terbaliknya dapat syurga lah. Simple je tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, astaghfirullah 3 kali. Itu biasa kita sebut, betul tak? Allahumma anta salam sikit, lepas tu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sambil tuan-tuan dondong-dondong keluar jalan nak pergi masuk kereta pun tak ada masalah. Tapi yang terbaiknya sambil duduklah, kerana ketika mana kita bagi salam dan kita duduk berzikir seketika, ketika itu malaikat akan doakan kita. Itu kelebihan lain pula. Tapi sebabkan kita sibuk, bagi salam je terus nak lompat keluar, kan? Sambil-sambil jalan tu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai habis. Itu yang pertama, simple je, dan itu dapat syurga insya-Allah. Yang kedua solat 12 rakaat setiap hari yang bukan fardu. 12 rakaat setiap hari yang bukan fardu. Nabi tak sebut solat apa, tapi sebagai ulama huraikanlah solat apa. Sebagai ulama kata 12 rakaat ini adalah solat sunat nawafil qabliyah ataupun ba'diyah. Kan, qabliyah ataupun ba'diyah. Cukup 12, kira insya-Allah dapat syurga lah tuan. Kalau tidak pun boleh digantikan dengan solat duha. Kalau tuan-tuan dah solat duha, tuan-tuan solat lagi rawatib, solat sunat rawatib, tambah lagi dengan mungkin tuan-tuan tahajud. Ini lebih daripada 12 rakaat tuan-tuan.
Kan? Jadi maknanya hanya dengan 12 rakaat, kata Nabi SAW, illa banallahu lahu baitan fil jannah. Allah Ta'ala akan bina untuknya sebiji rumah di dalam syurga. Syurga kita ni ibarat macam apa tuan-tuan? Ibarat macam tanah yang lapang. Itu syurga. Kan? Lalu dibinalah kita punya istana-istana tu. Ada orang ada memiliki tanah yang lapang. Di tanah yang lapang tu ada istana ini, ada rumah itu. Kan? Itu maksud dia. Jadi syurga tu bukan sebiji rumah tuan-tuan. Syurga tu tanah yang lapang. Kan? Jannah itu ada tanah yang lapang, di dalamnya banyak istana milik kita. Sebab tu kalau kita baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, sekali baca satu istana Tuhan bina. Ini hadis Nabi SAW. Takkan berat dah sangat nak sebut la haula wala quwata illa billah. Sangat senang. Kan? Sangat senang untuk kita sebut la haula wala quwata illa billah. Jadi kita sebut je satu istana. Dua kali sebut dua istana. Takkan macam tu mudahnya nak beli rumah kat dunia ni punya payah. Ini dunia tuan-tuan. Ni cerita syurga ni, benda yang tidak mustahil. Yang kita sebutkan di awal tadi. Baik, berikutnya masa kita terhad, saya nak kongsikan yang mungkin banyak, tapi 10, tapi mungkin kita dapat 5 pun okey lah kot. Baik, yang ke apa ni? Yang ketiga. Yang ketiga al-wudu. Memelihara wudu. Memelihara wudu adalah satu yang juga simple, mudah aja. Cuma kalau orang tu jenis salisil baul ataupun salisil rih, jenis asyik-asyik nak keluar angin aja, itu tak apalah. Tapi yang penting kalau boleh kita jaga wudu kita. Kerana wudu itu akan menyebabkan kita akan mendapat ganjaran syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Simple je. Lepas mandi tu jangan terus terbit keluar. Ambil wudu dulu, lepas tu baru lap badan keluar. Kan dah dapat pahala kita berwudu. Kan? Lepas tu nanti kita setiap kali kita masuk ke tandas, nak terbuang air kecil ke, masuk tandas, sebelum keluar tu ambillah wudu. Simple je. Nak ambil sayang remoh, dia kata dah sikat cantik ni, so kena air, Allah sayang. Alah, kita mazhab Syafi'i tuan-tuan. Kan, sapu tepi-tepi saibun pun dah okey lah. Kan, mashu ba'd ar-ra'si, kan, sapu sebahagian daripada kepala. Ini pun dikira kepala, so okey lah kata mazhab Syafi'i. Sekurang-kurangnya 3 helai rambut pun dah okey lah. 3 helai tuan-tuan, tak kempat kira lah 1, 2, 3. Ada orang kira nak sapu? Tak ada tuan-tuan. Kita sapu je, ataupun kita ambil lah tepi-tepi ni. Kalau sayang sangat kita punya minyak rambut tenco tu kan, dululah tenco kan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu yang ketiga. Yang berikutnya, okey, ini cantik juga. Lagi 2 saya nak ambilkan. Yang keempat, al-ihsan ilal banat. Kalau kita ada anak-anak perempuan, kita buat baik kepada anak perempuan kita. Ada satu hadis, Aisyah didatangi oleh seorang wanita, minta kepada Aisyah sedikit makanan. Aisyah bagi tamar. Perempuan tu dapat tamar, dia ada 2 orang anak, dia bagi kepada anak perempuan dia. Kan? Dia tak makan, dia bagi kepada anak perempuan dia makan. Sedangkan dia lapar waktu tu. Nabi SAW masuk, lepas tu perempuan tu beredar, Nabi masuk rumah. Aisyah cerita kat Nabi, tadi ada perempuan masuk minta kurma, aku pun bagilah buah kurma. Dia tak makan, dia pergi bagi kat anak dia. Nabi kata, dalam hadis ni Nabi kata, man ibtuliya min hadhil banati bi syai'in kunna lahu sitran minan nar. Barang siapa yang diuji oleh Allah dengan anak perempuan yang seperti ini. Anak perempuan kita ni banyak songel tuan-tuan. Kalau kita ada anak perempuan lah, macam-macam dia nak. Barang make up lah, barang tak make up, semua benda kan. Semua benda dia nak kan. Tapi kita layan dia dengan baik. Kita layan je apa yang dia nak kita bagi. Bukanlah kita bagi semua yang haram pun kita bagi. Kita bagilah. Yang tak bagi pun kita bagi alasan yang baik pada dia. Dan kita layan dia dengan baik, insya-Allah. Kata Nabi SAW, mereka itu akan menjadi sitran, menjadi tembok daripada kita masuk api neraka Allah. Bila jadi tembok daripada masuk api neraka, mafhum, faham terbaliknya apa? Dapat masuk syurga Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir tuan-tuan, untuk dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, senang sahaja tuan-tuan, kita istighfar dengan sayyidul istighfar. Tuan-tuan pun mungkin dah hafal. Pada kebanyakan kita dah hafal, ataupun mungkin yang belum hafal lagi, sayyidul istighfar ni kita boleh hafal lah. Tuan-tuan cari dalam Google pun ada. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Moga-moga
dengan kita beristighfar dengan istighfar yang seperti itu, kata Nabi SAW, man qalaha minan nahari muqinan biha, barang siapa yang mengucapkannya pada waktu siang dalam keadaan dia yakin dengan ucapan tadi ni, famata min yaumi qabla an yumsi, lalu dia mati pada hari tersebut sebelum tibanya waktu petang, fahuwa min ahli jannah, maka orang itu confirm ahli syurga. Pagi tadi kita baca mungkin Allahumma anta rabbi, kan la ilaha illa anta, kita yakin, kita baca tu kita yakin dengan apa yang kita baca tu. Dia bukan macam ucapan biasa kan, satu ucapan yang kita kena yakin Allah Ta'ala akan ampunkan dosa aku. Maka kalau kita mati tadi ni, kalau kita mati, fahuwa min ahli jannah. Wa man qalaha min al-laili wa huwa muqinun biha, barang siapa yang ungkapkannya pada waktu petang ataupun malam, kalau kita ibarat bagi dua lah, AM PM kan, wa huwa muqinun biha, dalam keadaan dia yakin dengan ucapan dia, famata qabla an yusbih fahuwa min ahli jannah, lalu kalau dia mati pada waktu itu, Allah Ta'ala kata, ataupun Nabi SAW kata, dia daripada kalangan ahli syurga. Moga-moga insya-Allah tuan-tuan, kita mati nanti kita bertemu dalam syurga Allah Azza wa Jalla dengan amalan-amalan yang mudah ini. Kadang-kadang ada orang masuk syurga hanya dengan amalan yang mudah sahaja. Ibarat macam seorang wanita pelacur yang banyak dosanya, pelacur kan, tapi apa kerja dia? Nabi sebut dia hanya apa dia tuan-tuan? Bagi minum kepada seekor anjing dengan selipar saja, maka Allah Ta'ala memberikan syurga pada dia. Allahu Akbar. Dan dengan tuan-tuan yang syarat dengan amalan soleh ni, insya-Allah moga-moga dengan kita banyak istighfar pada Allah Ta'ala, kita bayangkan syurga yang Allah Ta'ala janjikan pada kita itu akan kita gapai. Yang baik itu daripada Allah Ta'ala, kasar bahasa mohon maaf terkurang dan sebagainya. Moga-moga dapat bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang jika dipanjangkan usia, diberikan rahmat oleh Allah Azza wa Jalla. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min ahwali ahli an-nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.